sahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Penawar bagi hati, muka surat 50, baris yang ke-8 daripada atas. Surat 50 baris ke-8 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun muhlikatun suhum muta'un wa hawan muttaba'un wa ijabul mar'i bi nafsihi. Salasun muhlikat suhum muta' wa hawan muttaba' wa ijabul mar'i binafsi. Arti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula 3 perkara, membinasakan ia 3 perkara akan yang mengerjakannya, akan seseorang yang mengerjakannya. Bermula 3 perkara, membinasakan 3 perkara akan yang mengerjakan dia, akan seseorang yang mengerjakan dia, mengerjakan 3 perkara, yakni salah satu daripada 3 perkara. 3 perkara ni membinasakan agama seseorang. 3 perkara ni makna salah satu daripada 3. Bukan maknanya lengkap ketiga-tiga ni barulah membinasakan seseorang, bukan. Salah satu daripada 3 ni dia membinasakan akan seseorang yang mengerjakan dia. Mana 3 perkara? Pertama daripada 3 perkara, kikir yang diikutkan, dan kedua keinginan nafsu yang diturut, dan ketiga menyukakan dan membilang baik oleh seseorang akan dirinya. Ni tempat bicara kita ni yang ketiga. Ketiga, menyukakan dan membilang baik oleh seseorang akan dirinya. Ujub salah satu daripada 3 perkara yang membinasakan pahala amalan seseorang yang ujub dengan amalnya. Ini hak pembicaraan adalah berkaitan dengan sifat kecelaan yang ke-9 daripada 10 sifat kecelaan dalam kitab Penawar bagi hati, bicara berkaitan dengan ujub. Jadi pembicaraannya adalah yang ketiga ni, menyuka dan membilang baik oleh seseorang akan dirinya. Pertama daripada 3 perkara yang membinasakan akan seseorang yang mengerjakannya, kikir yang diikut. Kikir yang diikut. Jadi suhum muta' tu diterjemah dengan kikir. Suhum muta' diterjemah dengan kikir yang diikut. Suhun diterjemah dengan kikir.
dia sebenarnya ini syuhun ni syuhun ni dia lebih berat daripada bakhil. Bukhlun, bakhil. Orang yang bakhil dipanggil bakhilun. Bukhlun, bakhilun. Dia syuhun ni lebih keji daripada bakhil. Dia syuhun ni kalau kita kata bakhil, kedekut serta loba. Tu syuhun. Kalau bukhlun, dia kedekut itu je. Dia syuhun ni kedekut serta loba. Kalau kita kata hak dia kedekut, hak orang dia nak. Ni. Itu syuhun. Tapi terjemah dengan kiki jugalah. Kiki. Kita kiki juga dah. Kita tak cakap kiki. Kiki dah. Bukan kiki mata gergaji, bukan. Itu kiki juga dah. Kan mata gergaji tumpu kan. Kita pun ambil. Itulah. Anggap apa? Ngiki. Ngiki pun gitu. Tak, bukan dia panggil ngiki benda tu. Mata gergaji tu lah. Bukan dia panggil alat ngiki. Kikir. Kita kedekut lah. Tapi kita kedekut ni, dia banyak nama kedekut ni. Kopi, apa lagi, takajering ke apa, kopi, klorek, kan? Ya belakang tu. Tak hidup masing. Ya dah. Ya. Jadi dia banyak nama ni. Dia banyak nama. Kedekut lah. Bakhil itu bahasa Arab. Bakhilun, orang yang kedekut. Tapi panggil bakhil juga lah. Jadi kikir. Jadi syuhun diterjemah dengan kikir. Sebagai dalam ayat hak bicara bab kikir terdahulunya, wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang melihara akan barang siapa oleh Allah daripada kikir dirinya, maka mereka itu juga yang mendapat kemenangan. Maksudnya sesiapa yang Tuhan pelihara, Tuhan pelihara akan dirinya daripada kikir, maka mereka itu jugalah yang mendapat kemenangan. Mafhumnya, kalau seseorang yang Tuhan tidak pelihara kepadanya daripada sifat kikir kedekut, orang ni orang yang tidak akan dapat kemenangan. Orang ni orang yang pasti rugi. Sebab orang yang Tuhan pelihara daripada kikir, orang ni lah yang mendapat kemenangan. Itu dia panggil syuhun juga. Tapi kalau kira syuhun ni lebih keji daripada kikir. Dia bukhlun, orangnya bakhilun, hanya kedekut. Hak orang dia tambah orang. Tapi hak dia jangan dak bangunlah hak dia. Hak orang dia tak cara. Ada hak peseng, hak dia sayang, hak orang dia nak. Ada dua macam kita. Ni hak lebih keji daripada kedekut lagi. Syuhun. Ni lebih keji daripada kedekut. Kemudian dahulu bicara dah hak berkaitan dengan sifat kecelaan kikir kedekut tu. Sifat kecelaan yang ke-5. Kikir dan kasih akan harta. Kemudian sifat kecelaan mana kau? Sebab hadis yang sama, salasun muhlikat, ketika bicara kikir didatangkan hadis tu juga. Di muka surat 43 tu didatangkan hadis yang sama, salasun muhlikat.
Sebab apa? Sebab salah satu daripada 3 perkara yang membinasakan seseorang adalah kedekut. Maka didatangkan hadis itu pada bicara sifat kecelaan yang kelima, iaitu bicara bab kedekut. Kemudian sifat kecelaan yang ke-9 ujub. Maka salah satu daripada 3 perkara yang membinasakan seseorang adalah sifat ujub. Maka didatangkan pula hadis yang sama. Kemudian dahulu bicara bab kedekut. Kedekut yang dicela pada syarak adalah kedekut daripada perkara-perkara yang diwajibkan. Kedekut daripada zakat, kedekut daripada fidyah, kedekut daripada nafkah yang wajib. Tu kedekut yang dicela pada syarak. Adapun kalau seseorang kedekut sayang, panggil nyayang, kedekut daripada perkara-perkara yang disunatkan, kedekut nyayang daripada sedekah jariah. Duit banyak sangat, tapi kalau ada kalau adalah yang memerlukan sumbangan, dia tak tahu je. Kedekut dah tu. Itu kedekut daripada perkara-perkara yang sunat. Itu tidak dicela pada syarak, tetapi merugikan agama masing-masing. Ada ni, merugikan agama masing-masing. Maknanya kalaulah sedekah jariah dia kedekut, maknanya mana hak pahala yang berpanjangan selepas daripada seseorang anak Adam meninggal dunia. Di antaranya sedekatun jariah. Rugilah. Sebab harta yang ada pada seseorang hanya milik sementara. Nak jadi milik dia sungguh, kena simpan untuk bekalan akhirah. Tetapi dia kedekut. Ini tak termasuk dalam kedekut yang dicela pada syarak, tetapi kedekut yang merugikan agama. Kedekut yang merugikan agama. Ada ni. Jangan orang yang kedekut daripada sedekah jariah yang sunat, orang yang bersifat dengan sifat kecelaan mazmumah. Kena jaga molek tu. Dicela pada syarak, kedekut daripada perkara-perkara yang diwajibkan. Bukan kedekut daripada perkara-perkara yang disunatkan. Kemudian kedekut yang dituruti, kedekut yang diikut. Kedekut yang diikut maknanya boleh katakan kita ni sifat kedekut tu masing-masing adalah. Tapi jangan yang membinasakan adalah kedekut yang diikut. Kedekut yang diikut baru membinasakan akhirah, kedekut daripada kewajipan yang merugikan akhirah. Hak merugikan adalah kedekut daripada perkara yang sunat. Jadi makna kedekut daripada perkara yang sunat bukan perkara yang membinasakan, tapi yang merugikan. Yang mana perkara-perkara sunat inilah yang menampal akan kekurangan kefarduan yang kita ada. Tiba-tiba kedekut daripada perkara yang dapat menampalkan kekurangan, merugikan sangat-sangat. Rugi sangatlah. Dia ginilah macam contoh. Kalulah malas seseorang, contohlah ni, sampai ke belajar fardu ain dok, semayang pun tidak, itu membinasakan. Tapi kalau malas seseorang, contohnya daripada amal-amal yang sunat, malas sungguh dianya, tidak membinasakan tapi merugikanlah.
Tapi kalau punyalah malas, kewajipan pun tak peduli, itu membinasakan. Tapi kalau malas daripada amal-amal yang sunat membinasakan, tidaklah, tetapi merugikan akhirat. Itu yang pertama daripada 3 perkara, kikir yang diikut. Dan kedua, keinginan nafsu yang diturut. Yang mana kita maklumlah, masing-masing ada keinginan nafsu. Tapi yang membinasakan adalah keinginan nafsu yang diturut, yang diikut. Yang diturut, yang diikut, itu barulah membinasakan. Sebab nafsu ni diri kita. Nafsu diri kita. Sebab tu dalam kitab Minhajul Abidin bicara berkaitan dengan nafsu, kalaulah terjemahan Syekh Daud Al-Fatani dekat-dekat 30 muka surat bicara bab nafsu. Kitab terjemahan Minhajul Abidin Syekh Daud Al-Fatani, satu-satu muka surat tu banyak mana, tulisan halus-halus je. Dekat-dekat 30 muka surat bicara berkaitan dengan nafsu, kemudian bicara berkaitan dengan takwa. Dengan takwa lah yang dapat mengekang akan nafsu. Dia bicara di akabah yang ketiga dalam kitab Minhaj. Akabah yang pertama ilmu, akabah yang kedua taubah, akabah yang ketiga itu awaik, akabatul awaik. 4 perkara yang menghalang seseorang daripada memperbanyakkan amal ibadah. Yang pertama dengan manusia, yang kedua dengan dunia, yang ketiga syaitan, yang keempat nafsu. Yang mana manusia di luar, kemudian dunia di luar, syaitan di luar, nafsu di dalam. Ini 4 perkara ni. Ini manusia di luar, dunia pun di luar, syaitan pun di luar, nafsu di dalam. Hak ni hak paling sukar sekali. Batu panjang dah kitab Minhajul Abidin bicara berkaitan dengan nafsu. Manusia kita boleh uzlah daripada manusia. Mana kita asingkan daripada manusia. Manusia yang paling hampir kitanya adalah keluarga kita. Kita asingkan dengan bahawa jangan kita turut keluarga kita yang melakukan perkara yang tak baik. Kalau kita bertanggungjawab, kita kena tunaikan tanggungjawab. Tapi terkadang manusia ni, keluarga kita sendiri pun tak turut juga. Kita kena uzlah daripada mereka, jangan kita turut mereka pula. Sebagai suami kita didik selu-selu lah. Pada ni selu-selu, perlahan-perlahan. Lepas tu kita kena uzlah, asingkan dengan bahawa jangan kita pula gitu turut dia. Lama-lama kita turut dia. Nak uzlah macam mana? Itu dengan manusia. Manusia di luar. Dunia hadap dengan zuhud. Mana berpaling hati daripada dunia, sebab dunia di luar. Syaitan kena perangi dengan zikrillah. Perangi syaitan dengan zikrillah. Zikrillah ni jangan hanya nampak ngatik. Ni kita duk belajar ni, zikrillah. Tiap-tiap perkara kebajikan itu zikrillah, mengingati akan Allah, dengan kita mengingati akan perintah-perintah Allah. Sebut kata zikrillah, dia nampak ngatik je. Belajar fardhu ain dia tak nampak. Sembahyang tu zikrillah. Sehingga kan cari nafkah keluarga zikrillah. Jangan sempitkan zikrillah. Jadi kita nak mengingati akan Allah, nak ingat akan hukum akan Allah. Itu kita belajar tu. Sebab apa? Sebab kita nak ingat akan Allah, diingat akan hukum akan Allah, kita nak buat apa Tuhan suruh. Itu zikrullah lah tu. Nak meninggalkan apa Tuhan larang, itu zikrullah lah tu. Jadi nak memerangi syaitan, zikrullah.
Hak tu hak zikrullah yang wajib. Campur pula dengan zikrullah sunat. Wajib sunat, wajib sunat, wajib sunat. Zikrullah hak tu yang boleh memerangi akal syaitan. Tapi permulaannya ilmu tu zikrullah. Ni dia panggil majlis zikir. Majlis mengingati akan Allah. Apa makna? Majlis kita mengingati akan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita lalai. Kita kena sentiasa ingat, jangan lalai. Lalai daripada hukum hakam Allah. Lalai dengan bahawa kita tinggalkan suruhan, lalai dia panggil. Kita mengerjakan larangan, lalai daripada zikrullah. Tu. Zikir, ingat. Satu lagi, satunya lalai. Jadi nak memanggil syaitan dengan zikrullah. Kita sentiasa mengingati akan hukum hakam Allah, suruhan Allah, dan mengingati akan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Inilah untuk memerangi syaitan dengan zikrullah. Ni faham kok? Kena banyak zikir. Zikir macam ni, ilmu-ilmu asasnya tidak ada. Akhirnya berzikir itu berserta dengan syaitan. Berzikir berserta dengan syaitan. Serta dengan syaitan macam mana? Akidah pun salah, semayabang budak betul, zikir dengan riak, ujub, takabur, taubah-taubahnya tidak ada, dosa-dosa tinggal semayang qadaknya tidak ada, dosa-dosa kena adam dalam harta benda tak peduli pun, dia berzikir je. Anak-anak bini dibiarkan sahaja. Kerana zikrullah hak ni nak memerangi syaitan. Itu bersama dengan syaitan. Oh, kamu ni kuat berzikir, dah kamu dulu tinggal semayang, kamu qada ke tak? Tak peduli, tak tahu pun. Dah belajar pun tidak. Memang ada yang seumpama ni. Hak dosa-dosa kena adam dalam harta benda orang, dia dah tahu je. Tapi naik makon cepat dia. Harta-harta orang dia tak peduli pun, tak kembalikan pun. Jadi zikrullah ni umum. Bukannya berzikir, mengatik itu zikrullah yang disunatkan, tidak dinafikan. Bukan menafikan zikrullah hak tahlil, zikrullah hak membaca Al-Quran. Itu zikrullah dah kira tu. Itu selebih-lebih zikir membaca Al-Quran. Jadi syaitan perangi dengan zikrullah. Kita jaga sama diri kitanya, ingat akan hukum hakam Allah, jangan lala kita membuat perkara yang dilarang. Mana kita ikut syaitan. Bila kita lala tidak zikrullah. Hak panjangnya adalah nafsu dah kita minhaj. Kekangnya, kawalnya dengan taqwallah. Hak taqwallah tu panjang. Hak taqwallah tu panjang. Hak ittaqullah tiap-tiap minggu tu lah. Hak tu. Bunyi mudah je, ittaqullah. Hari Jumaat. Dan kita minhaj panjang bicara bab ketakwaan. Apa di takwa, panjang dah kita minhaj untuk kekal nafsu. Sebab apa? Sebab di antara perkara yang membinasakan adalah keinginan nafsu yang diturut. Sebab tidak kekang, tidak kawal dengan takwa. Itu yang kedua. Dan ketiga, di tempat pembicaraan, menyuka dan membilang baik oleh seseorang akan dirinya. Perasaan hairan diri, ujub, membinasakan akan pahala amal. Kemudian jangan lupalah takrifan terdahulu berkaitan dengan ujub. Hak berkaitan dengan ujub bukan hanya membilang diri lebih, tetapi serta tidak takut akan hilang kelebihan, dan lupa bahawa kesemua kelebihan yang ada adalah pemberian kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dia membilang lebih, seseorang membilang lebih akan kurniaan Allah yang ada pada dirinya,
Dia sangat suka cita dengan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak panggil ujub, bahkan dia panggil syukur akan nikmat daripada Allah. Sebab apa? Sebab dia sangat suka cita, membilang besar dengan nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bilang besar, bilang lebih. Itu dia panggil mensyukuri. Macam kita sesama kita lah. Orang beri apa-apa, pemberian apa-apa, kalau kita kita bilang besar lah. Orang beri apa-apa kita bilang kecil, orang tu pun terasa. Mana bilang besar, terima kasih. Mana biar nampak apa? Apa panggil apa? Ra'i apa? Biar nampak ra'i kok. Ni buat orang beri apa-apa kita buat elok je. Kita nak sangat sebenarnya, tapi sombong. Tak mau tunjuk nak sangat, kita buat steady je. Orang beri pun nampak macam kita nak tau. Nak sangat tu. Kita kena ra'i, kita kena bilang besar. Alhamdulillah, syukurlah. Biar dia gembira. Apa? Sebab kita panggil apa? Kita ra'i lah. Sebab tu kadang-kadang kalau makanan apa, kita tunjuk kita makan. Jangan kita beri makanan kita bertepi. Orang dia nak makan kedok ni. Contoh. Jadi hak pemberian Allah Ta'ala, kurnia Allah Ta'ala, kita bilang lebih, bilang besar. Nikmat kurnia Allah, ilmu dan amal, itu nikmat yang besar. Ilmu dan amal kita bilang lebih, bilang besar. Tu tidak panggil ujub. Hak ujub ni bilang lebih, bilang besar, serta lupa itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ujub yang membinasakan. Ini sifat kecelaan dan membinasakan akan pahala ibadah seseorang. Ini hak yang ketiga daripada 3 perkara yang membinasakan. Dan berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahawa al-halaku fisnaini al-qunuti wal-ujbi. Artinya bermula binasa itu ada ia pada 2 kelakuan. Pada salah satu dari 2 kelakuan lah. Bukan kata kena ada kedua-dua ni baru binasa. Macam tadi lah, 3 perkara yang membinasakan, satu-satu tu membinasakan. Bukan nanti ada ketiga-tiga ni barulah membinasakan, bukan. Sama di sini. Bermula binasa itu ada ia pada 2 perkara. Ada 2 ni binasa, bukan. Ada salah satu daripada 2 ni membinasakan. Mana dua kelakuan? Mana 2 kelakuan? Pertama, putus asa daripada rahmat Allah. Kedua, menyukakan akan seseorang oleh dirinya. Ini ujub. Ini hak ujub. Yang pertama, putus asa daripada rahmat Allah. Putus asa daripada rahmat Allah. Putus asa daripada rahmat Allah ni haram. Haram putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala taqnatu an rahmatillah. Jangan putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana rahmat Allah luas. Jangan putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, sama ada putus asa hak berkaitan dengan perkara dunia ataupun putus asa hak berkaitan dengan akhirat. Contohnya, putus asa daripada berdoa, contohnya. Putus asa daripada bertaubat, contohnya. Berdoa punya berdoa. Tuhan tidak berkenan. Malah berdoa tak berkenan. Malah berdoa. Dia panggil apa ni? Putus asa.
Ataupun putus asa daripada taubah. Putus asa dah taubah. Kita taubah tapi kita lemah, buat pula. Kita bertaubah pula, buat pula. Berlaku pula. Kita pun putus asa, tak mau taubat-taubat tu Sekali taubah, lepas tu buat. Taubah, lepas tu buat. Ini putus asa daripada taubah. Ini semua yang dicela belaka ni. Dah bertaubah dah, lepas tu buat. Lepas tu bertaubahlah pula. Lepas tu buat. Lepas tu bertaubah ni. Lepas tu buat pula. Putus asa. Tak mau taubat dah lah. Sebab apa? Sebab buat pula. Lepas tu macam mana? Nanti tua-tua lah. Nanti tua-tua barulah taubah. Sebab apa? Taubah tua-tua ni tak buat dah. Muda-muda ni iman pun tak kuat, nafsu pula kuat contohnya. Nanti tua-tua itu adalah ni apa? Tipu dari syaitan. Tua-tua tahu ke kita umur panjang sampai ke tua? Dah taubah sekarang, taubahlah dengan taubah yang nasuha. Taruh azam bulat di hati tidak akan mengulangi. Berlaku pula kita orang lemah. Taubahlah pula. Berlaku pula, taubahlah pula. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah Ta'ala kasih kepada orang yang banyak bertaubat. Bukan orang sekali taubah, orang yang banyak bertaubat. Sebab apa? Sebab kita orang lemah. Itu putus asa tu contoh. Hak ni perkara yang membinasakan. Perkara yang membinasakan akan seseorang. Wala taqnatu min rahmatillah dalam ayat. Di awal ayat ini ayat. Ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ingat ayat tu. Ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-Ku, mereka yang melampaui atas dirinya. Melampaui ni ialah buat perkara-perkara dilarang. La taqnatu, jangan putus asa min rahmatillah, daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertaubat kepada Allah, rahmat Allah yang luas. Jadi putus asa itu perkara yang membinasakan. Kedua, menyukakan akan seseorang oleh dirinya. Hairan diri, panggil apa? Perasaan diri, ujub. Ini pun yang membinasakan. Hanya senya menghimpun oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu akan dua kelakuan ini. Satunya putus asa, satunya hairan diri. Putus asa ni orang panggil terundur. Hairan diri ni orang panggil terlebih. Macam mana? Putus asa ni tak ada bahagian dah. Hairan diri ni kita lah lebih. Nanti pandai ni. Dia jadi apa panggil? Apa panggil kanan kiri kau panggil. Dia putus asa ni dia terundur. Ujub ni dia terlebih, terlajau. Terundur, terlajau. Ini dua kelakuan yang dihimpun oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Menghimpun oleh, hanya senya menghimpun oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu akan dua kelakuan ini, putus asa dan hairan diri. Kerana bahawasanya orang yang putus asa tiada menuntut ia akan kebajikan, kerana tiada harap ia orang yang putus asa akan kebajikan. Dia tak tutup kebajikan. Sebab apa? Tak harap. Dah minta-minta pun tak dapat.
taubah-taubah pun berlaku pula. Maka dia takkan tuntut kebajikan. Dia berhenti dah. Dia berhenti dah. Sebab apa? Tak ada harapan. Orang apa ni? Tak ada bakat. Mana ni? Tak ada bakat. Kita ni nak berubah dah. Nak berubah tak mau macam-macam dulu. Berubah kena berlaku pula. Tak ada bakat. Kita nak dibaik. Mana kita ni peseng gini dah. Mana ni? Maka dia akan binasa sebab apa? Dia berhenti. Ni hak putus asa. Dan orang yang ujuk itu tiada menuntut dia akan kebajikan juga. Kerana sangka ujuk telah mendapat ia orang yang ujuk akan kebajikan. Dan perasaan lebih kau tak tuntut kau kebajikan. Sebab apa? Cukup dah. Lebih dah. Hak ni tak tuntut kebajikan sebab tak ada bakat, tak ada bahagian. Hak ni pula lebih dah. Nak tutup apa lagi? Kalau kita kata kau belajar payah nak turun. Malah belajar, dia pun tinggal belajar. Hak ni pula belajar rasa pandai. Cukup dah lah, tinggal belajar. Lebih kurang je dah. Hak ni dia tunduk dah. Belajar banyak benda hak daripada kosong, payah nak turun, payah nak faham. Akhirnya putus asa. Hak jenis belajar cepat, boleh cepat faham. Oh, dia pun perasan dia pandai. Mudah berhenti juga belajar. Dia contoh tempat pengajian. Yalah, ada orang-orang hak jenis lembab slow ni, dia putus asa gitu lah. Malah balik kerja belajar pun tak boleh, tak pandai-pandai pun. Dia putus asa. Hak peseng jenis belajar berasa pandai. Rasa pandai kau budak wei lagi pergi duduk keluar-keluar tu. Dak dia rasa pandai dah. Carilah buat kuliah di luar. Sebab dia rasa pandai dah. Lepas tu orang pula akak puji pula. Dah lama berhenti mengajar. Sebab apa? Sebab nak mengajar orang dah. Pada ilmu tak banyak mana pun, cuma dia perasan pandai. Ni ngaji tak lama kau ni, sebab dia perasan pandai. Hak payah nak boleh, dia putus asa, dia lari. Hak boleh cepat, dia rasa pandai, dia berhenti. Tapi bagi apa ni? Hak ni terundur, hak ni terlajak ke gitulah. Tapi dua-dua membinasakan. Dua-dua takkan dapat kebajikan. Bila dia putus asa daripada ilmu, dia pun berhenti. Mana nak dapat kebajikan? Kalau dia ujuk dengan ilmu, dia rasa dia pandai dah, dia berhenti. Mana nak dapat kebajikan, nak dapat kelebihan? Ada dua ni berkait binasakan. Tapi tadilah tak sebelah-sebelah. Ni sebelah putus asa, ni sebelah hairan diri. Nampak dah tu? Dia begitulah, dia sebelah kiri, haluan kanan, haluan kiri apa? Ke apa tu? Kalau kita kata kok macam Qadariyah Jabariyah gitu Qadariyah Jabariyah gitu kanan kiri tu. Kalau kata Jabariyah, dia terundur. Kalau kata Qadariyah, dia terlajak. Jabariyah dia terundur. Tak ada apa satu kitanya Tuhan. Tu Jabariyah. Qadariyah bapa tak adanya. Kita ada pilihan, kita ada perbuatan. Pilihan perbuatan kita lah yang beri berkah. Tu Qadariyah. Kita ahli sunnah, kita ada pilihan dan perbuatan pada zahir. Pada batin hakiki, kita tak ada apa satu. Itu ahli sunnah. Jabariyah ni terundur. Tak ada kita. Tuhan belaka. Qadariyah, kita ada pilihan dan perbuatan. Lepas tu pilihan dan perbuatan lah yang memberi berkah sendiri dengan kekuatan yang terletak pada seseorang hamba. Itu terlajak. Dia ada terundur, dia ada terlajak.
Qadariyah, Jabariyah dengan Qadariyah. Mana tundur sebelah, telajak sebelah. Nak letak molek tu. Dia kalau dalam kitab Minhaj, dia hak putus asa ni dia regu dengan aman. Aman ni lebih kurang dengan ujub tu lah. Sebab dia akan bicara berkaitan putus asa dalam kitab Minhaj ketika membicarakan akabah yang keempat, akabah yang kelima. Bicara bab khauf dan raja. Khauf dan raja. Takut sangat putus asa. Harap sangat aman. Dia. Lepas tu yang naknya jalan adil, jalan tengah. Letak molek ni antara takut dan harap. Takut lebih-lebih, kunut putus asa, tak ada bahagian kita. Adapun harap lebih-lebih, tak ada apa dah kitanya, beres dah. Kita akan beriman. Kita tidak pernah syirik kufur kepada Allah. Orang yang semua berhala 70 tahun beriman sesaat, Tuhan sudah ampun dosa. Kita tak pernah pun kufur. Usik buat apa? Lagipun kita beriman. Beriman tu pahala yang paling besar. Kita beriman dengan Allah, pahala besar. Kita beriman dengan malaikat, pahala besar. Kita beriman dengan kitab, pahala besar. Tak ada buat apa-apa pun, cukup lah tu. Pada ni. Jadi akan rasa okey, aman, lega, tak lah, aman daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Lagipun Allah Maha Pengampun. Dosa selain daripada menyengutukan Allah, kita wajib bertaubat. Dengan taubat yang nasuha, Tuhan akan terima taubat kita. Tanpa bertaubat pun, bagi siapa yang Allah Taala kehendak, Allah Taala ampuni juga walaupun tanpa taubat. Selagi bukan dosa mensyirikkan Allah. Ni pergi pada ni kepada harap berlebihan akan jadi aman, tak ada apa dah kitanya, sentosa daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Harap lebih sangat. Sebaliknya kalau takut lebih sangat, tak ada dah kita ni, tak ada bahagian dah kitanya. Ni putus asa. Ni dia ada kiri kanan ni. Jadi hak aman daripada murka Allah, ngewujud dia kurang lah. Ilmu ada dah, amal ada dah. Hairan diri dengan ilmu dan amal, tidak ada penambahan. Kita rasa lega, rasa cukup, rasa sentosa dengan ilmu dan amal kita tu. Sebab apa? Sebab Allah ni, ni rahmat Allah luah. Dengan ilmu yang kita ada, dengan amal kita ada, beres dah kitanya. Mati pejam rapat dah mata kita, tak using apa pun. Ni jadi aman kau panggil. Jadi aman dengan ujub lebih kurang je. Jadi dua ni, putus asa, satunya ujub. Putus asa, satunya aman daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dia kata sebelah-sebelah. Macam Jabariyah, Qadariyah, begitulah, sebelah. Pada ni. Nak letak molek. Hak baca ayat minggu lepas tu lah. Wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Ada letak molek. Hak zahir hak mana, hak batin hak mana, hak hakiki hak mana, hak majazi hak mana. Kena letak molek. Dalam ayat wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama, saya sebut melepasnya, ada dalam rakaman dia menyengutukan bekerjasama antara perbuatan Allah dan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada pula orang masuk dalam rakaman hak barunya, hak ni terang-terang. Samalah juga bawakannya. Jadi Nabi melontar pasir, Allah lah yang menyampaikan pasir. Mana ni? Mana sekarang ni Nabi melontar pasir. Ada ni. Kemudian Allah lah yang menyampaikan pasir, memasukkan pasir ke dalam mata orang kafir. Jadi Nabi separuh, Allah separuh. Ni syirik orang panggil.
Dah ayat cerita Izramaita tika engkau lontar ya Muhammad. Mana Nabi Muhammad lontar sungguh lah. Perbuatan Nabi mutlak lah. Perbuatan Nabi mutlak. Cuma yang menyampaikan bukanlah perbuatan Allah. Melontar pasir adalah perbuatan Nabi mutlak. Tapi yang menyampaikan pasir, yang memasukkan pasir ke dalam mata orang kafir, barulah perbuatan Allah. Jadi perbuatan Nabi separuh, perbuatan Allah separuh. Ni panggilkan muttasil pada perbuatan. Bekerjasama. Ni rakaman-rakaman pengajian belaka ni. Orang-orang ada nama jangan main. Kita ni nak jaga kita ahli sunnah ni. Jangan tunduk pada Jabariyah, jangan terlajak pada Qadariyah. Di kiri kanan belaka ni. Ahli sunnah duduk tengah. Duduk tengah ni tak jaga kak mudah lah. Mudah tunduk, mudah terlajak. Sini pula dua kebinasaan. Yang pertama putus asa, tunduk orang panggil. Yang kedua ujub, hairan diri, terlebih pula. Lepas tu macam mana? Apa yang ada di kita, ilmu amal, itu semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bilang lebih dengan ilmu amal yang ada, tapi kita sentiasa menuntut ilmu. Allah Ta'ala tambahkan ilmu dan amal kepada kita. Apa yang ada kita bersyukur. Bukan kata cukup dah. Dah kita tuntut sembahyang Allah Ta'ala, kita doa Allah Ta'ala kurniakan ilmu yang lebih. Bukan hanya ilmu fardhu ain, kita nak tahu ilmu fardhu kifayah. Dan Allah Ta'ala beri kekuatan kita meningkatkan amal ibadah. Tapi kita ni berlaku juga banyaknya hak terlalak, banyaknya hak tahu dah tapi tergelicir juga. Bertaubat segera kepada Allah, jangan putus asa. Jangan putus asa. Tapi tak dinafikan kita orang lemah. Kita melakukan bagai-bagai kesalahan. Kesalahan pada masa jahil tetap kesalahan. Kesalahan selepas berilmu lagi berat. Pada ni takut kitanya. Dulu kita buat salah masa jahil. Sekarang ni Allah Ta'ala buka jalan ilmu pada kita. Kita masih lagi mengulangi perkara salah yang kita buat pada masa jahil. Kita buat salah pada masa kita berilmu pula. Tetap jangan putus asa. Salah dalam keadaan kita berilmu, kita bertaubat dengan Allah. Salah dalam jahil, salah lah, tapi tak sedar. Salah dalam ilmu lebih berat, tapi kita sedar salah. Kita bertaubat segera, jangan putus asa. Daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, jangan perasan lebih dengan apa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita bilang besar, kita mohon kepada Allah, Allah kurniakan ilmu yang lebih pada kita, Allah kurniakan amal yang lebih kepada kita. Dan ditanya akan Siti Aisyah radhiyallahu anha, bila masanya ada seseorang itu mengerjakan kejahatan, maka menjawab ia Aisyah radhiyallahu anha apabila menyangka ia akan dirinya berbuat kebaikan. Ujub tu lah. Maknanya bila masa seorang itu mengerjakan kejahatan, ujub tu lah. Itulah satu kejahatan. Sifat hati yang dicela pada syarak. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin, wa fahimna famas sabiqin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.